Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk kelas kali ini kita akan menyambung topik pelajaran kita pada unit 3 iaitu reka bentuk pengaturcaraan. Jadi pada unit 3 ini kita akan sambung pelajaran tentang bagaimana cara untuk mengenal pasti fitur antarmuka perisian pengaturcaraan. Okey, jadi untuk contoh yang cikgu akan gunakan kali ini adalah cikgu akan gunakan perisian Microsoft MacCode. Terdapat pelbagai pilihan perisian berasaskan grafik yang sesuai dengan papan mikro pengawal yang digunakan. Rajah di bawah menunjukkan paparan antarmuka bagi perisian pengaturcaraan berasaskan grafik. Antarmuka perisian ini juga hampir sama dengan perisian Scratch yang dipelajari pada tahun 4. Okay, jadi kita akan tengok contoh perisian antarmuka bagi Microsoft MacCode. Jadi pertama sekali kita akan pergi ke website MacCode. Okey, mula kita akan buka Google, kemudian kita type MacCode. Okey, jadi selepas itu kita klik yang pertama MacCode. Selepas kita klik MacCode, kita akan dibawa terus ke paparan laman web MacCode. Okey, kemudian untuk membuat projek baru, kita akan klik New Project dan kita akan letak nama antarmuka perisian MacCode. Great. Okey, jadi ini adalah bentuk antarmuka perisian MacCode. Okey. Jadi dalam buku teks juga ada tunjukkan paparan antarmuka MacCode. Jadi kita tunjuk pada buku teks pada muka surat 50. Di pada muka surat 50 buku teks ada memaparkan beberapa fitur antarmuka perisian MacCode. Okay, yang pertama kita akan tengok simulation area. Jadi apa fungsi simulation area ni ialah menguji atur cara tanpa menyambungkan perkakasan. Okay, jadi sekiranya kita tidak mempunyai microbit, okay, microbit ni adalah satu papan atur cara lah yang kita boleh programkan menggunakan MacCode. Jadi apabila kita tak ada papan microbit tu, kita boleh tengok simulasi menggunakan bahagian ini. Tujuan simulation area ni adalah menguji atur cara tanpa menyambungkan perkakasan. Jadi kita boleh melihat hasil atur cara yang kita telah bina. Okey, yang kedua, butang download. Okey, jadi apa kegunaan butang download ni? Jadi butang download ni kegunaan dia adalah untuk memuat turun atur cara yang telah dibina ke dalam papan mikro pengawal. Jadi apabila atur cara yang kita bina telah siap, kita boleh download dengan cara menekan butang download yang cikgu tunjukkan di sini. Kita tekan butang download dan secara automatik fail MacCode akan di-download ataupun dimuat turun ke dalam komputer kita. Seterusnya bahagian block palette. Okey, apa itu block palette? Okey, bahagian block palette ni, bahagian ni adalah atur cara yang disusun dalam bentuk blok. Jadi dekat sini ialah blok-blok atur cara. Dia ada blok basic, input, music, LED, radio, loops, logic, variables, maths dan sebagainya. Okey. Selain daripada blok atur cara yang sedia ada ni, kita boleh tambah blok atur cara tu mengikut kesesuaian yang diperlukan. Okey, dan yang terakhir ialah script area. Okey, sini adalah script area. Di fungsi script area ni adalah ia adalah ruang bagi blok atau cara yang boleh digabungkan menjadi satu arahan lengkap. Jadi kat sini kita kumpul blok atau cara daripada blok palette ni. Kita ambil atur cara dari blok palette ni, kita tarik, kita kumpul dekat bahagian ni supaya ia menjadi atur cara yang lengkap. Okey, kita tengok simulasi pada laman MacCode yang sebenar. Okey, ini adalah laman MacCode yang sebenar. Okey, lepas kita create tadi, dia akan automatic akan ada function
function on start dan forever. Okey, jadi cikgu ulang balik. Ini adalah simulation area. Okey, tujuan dia adalah untuk melihat simulasi bagi atau cara yang telah dibuat. Ini adalah butang download. Tujuan dia adalah untuk mendownload atau cara yang telah siap. Yang ini adalah block palette, di mana jenis-jenis atau cara yang telah dikumpulkan di sini. Maka kadang-kadang ini adalah script area. Script area ni adalah kawasan untuk kita membuat atau cara bagi sesuatu program yang kita hendak bina. Jadi kita akan buat di sini. Jadi kita tengok simulasi sebenar. Contoh, kalau kita pergi pada block palette, ini adalah block palette, kawasan block palette. Kalau cikgu klik pada bahagian basic, dia akan keluarkan pelbagai fungsi atau cara dalam bentuk blok. Kita ada show number, show LED, show icon, string dan sebagainya. Jadi cara nak gunakan, kita cuma klik, kita tarik ke sebelah. Macam tu je. Sama juga dengan input. Kalau kita klik input, ada banyak fungsi-fungsi blok dekat sini. Fungsi-fungsi blok pengaturaan dekat sini. Music, LED, loops, logic, semua ada function kat sini. Sekiranya block palette yang kita nak gunakan tidak ada, jadi kita boleh klik button advance. Lepas kita klik button advance, kita boleh add extension. Contoh kita nak buat pengaturcaraan untuk robot Rero Micro. Jadi kita cuma type RERO Rero dan space micro. Dan kita klik enter. Lepas kita klik enter, secara automatik kita boleh nampak block palette yang baru, iaitu block palette Rero Micro. Kita klik, dan lepas kita klik, secara automatik blok Rero Micro ni diimport masuk kepada bahagian block palette kita yang asal. Bila kita klik Rero Micro, dia keluar sensor, motors, dia keluar function yang baru. Jadi cikgu rasa setakat ini saja penerangan cikgu mengenai antaramuka bagi perisian Microsoft MacCode. Cikgu nak buat kesimpulan bahawa tujuan kita belajar antaramuka perisian Microsoft MacCode ni adalah supaya kita tahu apa fungsi setiap bahagian pada perisian Microsoft MacCode ni. Dekat sini untuk apa, dekat sini untuk apa, dekat sini untuk apa. Itu tujuannya. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.